banyak-banyak pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi yang mulia ini, pagi Khamis yang pertama daripada bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengira apa yang kita lakukan pada pagi ini salah satu daripada amalan yang paling dicintainya kerana ia dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tambah pula hari ini hari Khamis, tambah pula kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita saban minggu. Jadi syukur banyak-banyak pada Allah sebab Allah pilih kita. So kita terus pergi kepada kitab kita insya-Allah. Okey. Jadi seperti biasa, setiap hari Khamis kita berada dalam taman-taman orang yang soleh. Kita berada dalam Riyadhus Salihin, kita membaca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Imam Al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi, masih lagi bincang tentang jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak sekali yang dianjurkan oleh Islam, yang diberikan pahala oleh Allah SWT insya-Allah. Nak tunjukkan jalan buat baik ni terlampau banyak. Jangan sampai kita memperlekehkan satu jalan pun, dan jangan sampai kita memandang rendah pada orang lain yang melakukan kebaikan, dan jangan juga sampai kita tak ada idea nak buat baik. Sebab ada orang dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni saya ditakdirkan period, tak boleh nak semayang, tak boleh nak puasa, sedihnya, habis tak boleh nak buat apa lah. Jadi seolah-olah kebaikan dalam Islam ni hanyalah sembahyang dan puasa. Sedangkan dalam bab ini kita dah baca 21 hadis. Semua menggambarkan betapa banyaknya ruang-ruang kebaikan. Bukan 21 hadis tu maknanya 21 kebaikan yang boleh buat. Bahkan ia menggambarkan ada ribuan kebaikan yang kita boleh lakukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus pergi kepada hadis yang ke-22 insya-Allah pada pagi ini. Hadis ke-22 kan. Betul dah. 22, 23, 24, 25 insya-Allah habiskan bab ni . Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasilin an al-Imam An-Nawawi rahimahullah. قال الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. Rawahul Bukhari. Al-maniha ay yu'tiyahu iyyaha liyakula labanaha thumma yaruddaha ilaihi. Ada 40 sifat kata Nabi SAW. Arba'un khaslah. 40 sifat. Khaslah ni biasa masukkan sifat ataupun keadaan ataupun juga bahagian. So ada 40 sifat. Dan bila disebutkan nombor 40 macam ini, bukan maknanya 40 ngam-ngam. Sebab kalau para ulama bila sebutkan 40 macam ni maknanya banyak. Ada sangat banyak sifat. A'laha manihatul anzi. Sebenarnya Imam Nawawi terjemahkan al-manihah dekat bawah tu. Apa dia? Al-manihah ayyu'tiyahu iyyaha. Dia memberikannya supaya liyakula labanaha, supaya orang yang diberikan itu dapat makan susunya, maknanya minum susu dia lah. Kemudiannya thumma yaruddaha ilaihi, kemudiannya kembalikan semula binatang tadi kepadanya. Kat sini al-anz. Al-anz biasanya diterjemahkan sebagai kambing lah kat sini. Dia ada macam-macam makna sebenarnya, tapi bila kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dekat sini ni kata dia bagi pinjam binatang. Pelik tak?
bagi pinjam binatang. Biasa kita kata kita bagi pinjam barang. Ini dia bagi pinjam kambing untuk orang tu dapat minum susu kambing tu. Lepas tu pulangkan balik kambing tu kepada tuan dia. Okey, itu yang dikatakan antara 40 sifat tu, inilah dia sifat yang paling utama sekali. Kemudiannya ma min amilin, tak ada orang yang beramal ya'malu bi khaslatin minha, beramal dengan salah satu daripada sifatnya, hanya sifat-sifat kebaikan, apa saja bentuk-bentuk kebaikan, kan, raja'a thawabiha, dia berharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha, dia membenarkan janjinya. Janji siapa? Janji Allah SWT. Mau'ud dekat sini ni tentulah yang dijanjikan oleh Allah SWT adalah ganjaran lah, kan, pahala balasan daripada Allah SWT. Dia benarkan, dia kata tak apa, Allah ada, Allah akan balas, Allah balas, kan. Dia berharap pahala daripada Allah dan dia membenarkan janji daripada Allah. Dia tahu, kata tak apa, manusia tak balas pun Allah balas. Dia ada fikir macam tu. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan sebab benda tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan tadi ataupun khaslah tadi. Tu pasal kat sini gunakan perkataan ha. Ha ni muannas. Dia nak balik kepada mana? Dia balik kepada khaslah. Okay. So okay. So dia balik pada khaslah tadi. Jelas kata So maknanya siapa yang buat dengan sebab tadi, tapi syarat dia kan ada dua kat situ. Syarat dia, satu, berharap pahala. Yang kedua, membenarkan janji. So dua syarat ni, satu, dua syarat ni penting sebenarnya, kan, supaya baru dah dapat dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab perkara ini. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dan orang kita sayang ke dalam syurga. Allahumma amin. Cuma menarik kat hadis ni, cuba kita perhatikan yang dibagi pinjam tadi kambing. Kambing susu. Dia bukan bagi terus kambing dia. Bagi kambing terus lagilah besar pahalanya, kan. Tapi kat sini ni dia bagi kambing tu servis lah. Servis untuk dapat susu. Zaman kita sekarang ni mungkin tak adalah orang buat macam ni, kan. Dan orang pun kalau dapat kambing untuk peras susu pun, orang pun tak kuasa nak peras susu. Zaman dulu ialah, zaman kita mungkin orang boleh hantar teruslah susu kambing, kan. Dekat kawan tu. Lagi senang. Sekarang ada apa, dalam sachet je susu kambing, kan. Lagi dahsyat. Tapi maknanya bukanlah susu kambing je kat sini, apa sahaja, kan, bentuk-bentuk makanan, minuman, memudahkan untuk orang makan dan minum. Ni kira macam Grab jugalah, kira macam Grab lah. Kira je ada orang yang boleh hantar makanan. Kat sini dia hantar minuman, hantar susu. Tapi dia tak hantar susu tu macam tu, dia hantar kambing peras susu tu. Jadi susu tu akan lebih fresh, kan, lebih fresh lah berbanding dengan kalau dia yang perahkan susu tu. Yang keduanya, bila orang tu sendiri yang perah susu, dia tahulah banyak mana dia perlukan. Kalau kita yang bagi mungkin jadi sikit ataupun jadi terbanyak, kan, rosak pula. Zaman tu bukan ada fridge, kan, jadi mungkin akan rosak susu tu. Dan macam-macam lah dia punya kelebihan-kelebihan dia apabila diberikan. So kat sini Nabi SAW ajar, kan, dia pinjamkan kambing untuk orang tu minum susunya. Jadi macam-macam lah kita boleh kiaskan pada zaman kita sekarang, kan. Orang belajar makan, belajar minum, ataupun apa-apa saja yang lebih besar pun daripada tu. Ada orang bagi pinjam kereta, kan, dahsyat. Dia harapkan dua je. Tadi dia harapkan pahala dan dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu hadis yang pertama. Jadi kita tengok yang tu je, kan, ganjaran syurga tu pun dah cukup
dah terlalu besar dah bagi kita kan. Banding dengan kadang kan kita berkira orang tak cakap terima kasih pada kita. Ataupun kita rasa orang tak hargai kita. Kat sini sebut ganjarannya syurga. Syurga dah mengatasi semua perkara-perkara tadi tu. Orang punya penghargaan, orang punya terima kasih, orang punya senyum kan. Semua tu tak boleh nak challenge, tak boleh nak banding walau sikit pun daripada nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila Nabi dah janjikan syurga, kalau kita benarkan syurga, kita benarkan janji Allah Taala dapat syurga, benarkan janji Rasulullah SAW nak dapat syurga, dan ketika tu dah tak ada apa-apa dah lah. Orang hargai ke, orang tak hargai ke, yang pentingnya aku dapat syurga kan. Jadi sebab pentingnya berharap kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun membenarkan apa yang dijanjikan. Itu sangat penting. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ikhlas kan, betul-betul berharap pahala daripada Allah dan mengharap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis yang kedua untuk pagi ni insya-Allah. Qal as-salisu wal 'ishrun an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah muttafaqun alaih. Okay, yang ni agak popular sebenarnya hadis yang di atas ni, matan yang di atas ni. Matan yang di bawah panjang lagi kan. Tapi matan yang di atas ni paling popular. Nabi SAW bagi tahu takutlah kamu daripada api neraka, maknanya selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sedikit daripada kurma ataupun sehiris daripada kurma kan, syiqqi tamrah. Maknanya ataupun separuh kurma. Kan kita kata syiqqi ni bila kita bagi-bagikan dia, bagi dua biasanya lah. Kurma nak bagi 10 tak besar. Kurma kecil kan. Jadi biasa orang kata bagi dua lah. Syiqqi ni separuh dia lah. Sebahagian daripada dia. So, selamatkan diri kita daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma kan. Biasa kita dengar macam tu. So, inilah hadis dia muttafaqun alaih. Kemudian wa fi riwayatin lahumma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi syiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka ni. Hadisnya Nabi SAW dalam riwayat yang ini ni bagi kita rasa dulu, bagi kita visualize dulu apa yang berlaku di akhirat. Tidak ada seseorang daripada kalian melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata-kata atau Tuhannya akan berkata-kata kepadanya, dan antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penterjemah kan, terjuman, tak ada yang nak tolong translate, tak ada yang jadi perantara antara kedua-duanya. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia tengok kanan dia, maka dia tak nampak melainkan apa yang dia telah lakukan. Kemudiannya hanya lakukan tu waktu dekat dunia dululah kan. Wa yanzur ash'ama minhu, dia tengok pula belah kiri dia, maka dia tak nampak melainkan apa yang dia telah buat. Kemudiannya wa yanzuru baina yadayhi, dia tengok pula depan dia, maka yang dia nampak waktu tu tak nampak apa melainkan api neraka. Auzubillah. Kan? Yang dia nampak waktu tu depan dia ada api neraka kat situ. Maka Nabi SAW bagi tahu, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma sekalipun. Jadi kita nak bersedekah bukan mesti sampai juta-juta kan. Kita ada 5 sen sekalipun, itu tetap kira-kira sedekah dengan ikhlas dapat menyelamatkan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada api neraka. Macam mana pula kalau tak ada apa langsung? 5 sen pun tak ada, 10 sen pun tak ada. Dan buat macam mana? Nabi bagi tahu, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tak ada apa pun nak sedekah, maka dengan perkataan yang baik.
Bukanlah maknanya kalau dah sedekah tak payah cakap baik pula tapi maksudnya dah tak ada apa langsung, maka yang tinggal adalah perkataan yang baik. Janganlah sampai bila kita sedekah pun tidak, cakap baik pun tidak. Cakap baik ni kan sedekah juga. Cakap-cakap yang baik pun pahala juga. Dan percakapan baik yang paling baik adalah kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah yang paling agung. Selain daripada itu, selain daripada zikir, selawat dan sebagainya, kalimat thayyibah juga dibawa maksud kita berdakwah kepada Allah, ajak orang buat baik. Bila kita ajak orang buat baik, kita juga dikira sebagai dapat pahala macam pahala bersedekah tadi. Jadi senang ceritanya, kat sini juga konsepnya yang kita perlu faham. Konsep kat sini apa dia? Selamatkan diri kita daripada api neraka dengan buat apa juga kebaikan. Nabi bagi contoh tu setengah biji kurma, bukan maknanya suruh kita sedekah setengah biji kurma. Perkataannya walau. Dalam bahasa Arab walau, dalam bahasa Melayu pun walau juga kan. Walaupun dalam bahasa Melayu. So walau bisyikki tamrah, maknanya sekurang-kurangnya setengah kurma. Maknanya kau sedekah apa pun, sikit macam mana pun dapat selamatkan diri daripada api neraka. Apatah lagi besar. Apatah lagi kalau lagi banyak sedekah kita kan. Dan begitu juga dengan perkataan yang baik, menunjukkan bahawasanya apa saja perbuatan-perbuatan kita yang baik, Allah akan nilai dan dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan Nabi SAW tak gunakan perkataan Allah selamatkan kalian daripada api neraka dengan perbuatan-perbuatan ini. Tapi kat sini Nabi gunakan perkataan ittaqun nar. Dan fattaqun nar. Takutlah kalian dengan api neraka. Walau dengan setengah biji kurma. Maksudnya takut api neraka, kalian nak lari daripada api neraka, nak selamatkan diri daripada api neraka. So selamatkan diri daripada api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Macam tu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Okay, yang ke 24. Hadis yang ke 24. Qal Ar-Rabi' wal 'Ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadu 'alayha. Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan redha pada seorang hamba, hanya Allah Ta'ala terima dia, Allah bagi pahala pada dia, ayyakulal aklata, dia makan satu makanan. Yakul, makan. Al-aklah, makanan. Kemudiannya dia buat apa? Dia memuji Allah Ta'ala, fayahmadullah alaiha, fayahmaduhu alaiha. Dia memuji Allah atasnya. Dia bersyukur pada Allah dengan sebab dia dapat makan. Al-aklah tu satu kali makan. Maknanya setiap kali dia makan, dia bersyukur pada Allah. Au yashraba syarbah, ataupun dia minum satu kali minum, lalu dia pun memuji Allah SWT atas minuman tadi tu. Hanya dapat minum, dapat makan, maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, al-aklah bi fathil hamzah wa hiya al-ghadwa aw al-ashwa. Sama ada makan tengah hari ataupun makan malam. Kan? Okey. So senang ceritanya, sama ada makan siang ataupun makan malam, lunch ataupun dinner, tiap kali dia makan, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Sebut alhamdulillah dalam hati pula, rasa sangat syukur pada Allah, Allah yang bagi aku makan dan minum ini. Kemudian dengan perbuatan pula melakukan ketaatan, sebab dengan sebab Allah bagi makan minum itulah aku kuat nak buat ketaatan pada Allah. Ini semua dipanggil sebagai puji-pujian pada Allah. So puji-pujian ni sama ada dengan lidah kita, dengan hati kita, dan juga dengan perbuatan kita. So tiga-tiga buat, maka Allah akan redha. Jadi makan pun dapat pahala.
minum pun dapat pahala orang Islam. Maknanya senangnya nak buat pahala dalam Islam. Kan? Makan dan minum pun pahala daripada Allah SWT. Itu sebab jugalah para ulama ajar setiap kali teguk air sebut alhamdulillah. Setiap kali teguk alhamdulillah. Ni ada hadis pun. Kan? Jadi setiap kali teguk air, setiap teguk, bukan satu cawan baru sebut alhamdulillah. Setiap teguk sebut alhamdulillah. Kan? Itu sangat penting sebenarnya. Supaya kita jadi di kalangan orang yang bersyukur. Hadis yang terakhir untuk pagi ni insya-Allah. Al-Khamis wal 'Ishrun an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dhal hajatil malhuf. قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه. Okey, ala kulli muslimin sadaqah, maksudnya dimestikan ke atas setiap orang Islam itu bersedekah. Maksudnya semua orang kena sedekah, tak boleh seorang pun tak sedekah, semua kena sedekah kata Nabi. Jadi ada sahabat tanya, ara'aita illam yajid. Sahabat kat sini Sayyidina Abu Musa lah. Sayyidina Abu Musa yang riwayatkan hadis ni tadi kan. Jadi Sayyidina Abu Musa tanya, apa pandangan tuan kalau dia tak ada apa nak sedekah? Ara'aita, apa pandangan tuan? Illam yajid, kalau dia tak dapati. Maksudnya dia tak mampu nak sedekah, dia tak ada duit. Tak ada harta nak sedekah. Maka Nabi jawab, ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan tangan dia, dengan kedua-dua tangannya, lalu dia beri manfaat untuk diri dia sendiri, dan lepas tu dia pun bersedekah. Maksudnya dah tak ada duit, kerjalah. Kerja, bagi dapat duit. Bagi dapat duit tu untuk manfaat sendiri dan bersedekahlah. Bagi dapat manfaat sendiri, maksudnya dapat makan minum. Kan? Dan lebihan daripada tu kau sedekahlah. Dan kau tak ada duit tadi kan? Jadi Sayyidina Abu Musa tanya lagi. Habis macam mana pula kalau dia tak mampu nak kerja? Kerja tak mampu. Lagi-lagi kerja pada zaman Nabi SAW tu kadang biasanya kerja-kerja yang berat. Upah-upah tu upah yang berat kan. Kayu api, ambil air kat telaga dan sebagainya. Jadi kalau orang tu tak larat, macam mana? Yu'inu dzal hajatil malhuf. Nabi kata kalau dia tak mampu nak kerja macam tu ataupun tak ada orang nak ambil dia kerja, macam mana apa yang dia boleh buat? Maka dia tolong orang. Yu'inu, kan? Dia tolong. Zal hajah, orang yang berhajat. Al-malhuf, orang yang memang memerlukan sangat-sangat. Al-malhuf ni orang yang memerlukan. Okay, jadi tolong pula orang. Maka Sayyidina Abu Musa tanya pula, habis kalau dia tak mampu nak tolong macam mana? Tadi tak mampu nak kerja, dan tak mampu nak tolong. Maka Nabi jawab pula, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Dia perintahkan orang buat baik, benda yang ma'ruf ataupun yang baik. Kan? Maknanya dah dia tak larat kan? Dia tak mampu. Paling tidak dia boleh gunakan mulut dia. Dia cakap dengan orang buat baik, dia ajar orang buat baik. Kan? Dia ajak orang buat baik. Dia tengok orang tinggalkan kebaikan, dia suruh orang buat baik. Walaupun dia tak larat, walaupun dia terduduk aja kan, nak kerja tak larat kan, tulang dah berkarat dia kata, kan, urat dah bersimpul, jadi dia kata tak larat lah nak bangun. So tapi mulut dia masih lagi boleh bercakap benda yang baik. Zaman kita sekarang ni pula dengan handphone dan sebagainya kan, boleh ajak orang buat baik. Jadi itu semua dikira sebagai sedekah juga. Pagi-pagi ni kita ajak orang buat baik, ini pun dah dikira sebagai kita bersedekah pagi-pagi. Kemudiannya tak habis lagi Sayyidina Abu Musa. Sayyidina Abu Musa dia tahu manusia ni macam mana kan. Ada je alasan nanti ataupun ada je kelemahan dia. Maka ara'aita illam yaf'al, apa pandangan tuan kalau dia tak buat juga? Maknanya nak suruh orang buat baik, nak amar makruf pun tak larat juga, tak buat juga. Lalu kata Nabi SAW, apa yang perlu dia buat? Yumsiku anisyarri fa innaha sadaqah. Dia tahan diri dia daripada melakukan keburukan, maka itu juga sedekah.
Maksudnya tak boleh nak buat baik pada orang, jangan buat jahat pada orang. Dan nak buat baik semua dia tak larat. Nak sedekah kerja dengan kerja sendiri tak larat. Nak sedekah daripada duit sendiri tak larat. Nak sedekah lepas kerja cari duit pun tak larat juga. Nak ajak nak tolong orang yang susah pun tak larat juga. Nak ajak orang buat baik pun tak larat juga. Okey, paling kurang kau janganlah buat benda jahat. Dan ini yang biasa orang sebut apa? Kau tak tolong orang, jangan engkau nyusahkan orang. Engkau tak buat baik pada orang, jangan kau buat jahat pada orang. Dan engkau tak memberikan sesuatu yang menggembirakan orang, jangan menyedihkan orang. Engkau tidak melapangkan hati seseorang, kau jangan menyempitkan hati orang. Macam-macam lagi lah. Jadi senang ceritanya, tahan diri daripada buat keburukan. Itu pun dikira sebagai sedekah, maksudnya dapat juga pahala di sisi Allah SWT. Kalau dengan berharap pahala daripada Allah lah. Kalau dia tak buat buruk sebab takut balasan daripada manusia, itu tak kira lagi. Dan ini maksudnya kat sini, dia tahan daripada buat buruk sebab keimanan dia kepada Allah. Dia ingat Allah Ta'ala tengok dia. Dan ada orang pagi-pagi lagi dengan handphone dah buat dosa. Cakap benda mengarut, ataupun fitnah orang, jatuhkan orang, sakitkan hati orang dan sebagainya dengan kata-kata, dengan WhatsApp dan sebagainya. Padahal pagi-pagi patutnya kita dapat pahala dengan WhatsApp tu. Tapi dengan WhatsApp tu pula kita buat dosa. Pagi-pagi buat dosa dah. Ya Allah. Jadi rugilah. Ini yang Nabi SAW ajak kan. Pagi-pagi ataupun dari setiap hari biar kita ada bersedekah. So kalau kita tak boleh pun nak buat kebaikan, jangan kita buat keburukan kepada orang lain. Wallahu alam. Cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Allahumma selamat. Kita berhenti setakat tu dulu dan kita ada lagi seminggu dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, manfaatkan sebaik-baiknya, banyakkan zikir, banyakkan amalan. Zikrullah, kena banyak mengingati Allah, banyak berselawat pada Nabi SAW, banyakkan tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Dan ada doa yang biasa diajar oleh para ulama, zikir-zikir yang biasa diajar oleh para ulama, cari, amalkan, dan kita manfaatkanlah dengan sedekah dan sebagainya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Puasa Arafah minggu depan, jangan lupa. Hari Rabu bagi kita yang berada di Malaysia, hari Rabu. Bagi mereka yang berada di Tanah Suci, dia orang tak puasa pun di Arafah kan. Bagi mereka yang menunaikan haji tak puasa, tapi bagi mereka yang tak menunaikan haji disunatkan puasa hari Arafah. Maka jangan lupa berpuasa pada hari Rabu minggu depan. Di Arafah mereka akan sambut hari Arafah pada hari Selasa. Dan hari Selasa ni Selasa akan datang ni. Dan doakan juga perjalanan kami insya-Allah menuju ke Tanah Suci esok malam. Jadi pada minggu depan, hari Khamis, hari raya, maknanya memang tak ada kuliah lah, memang tak ada kelas baca Riyadhus Shalihin sebab raya sama kan, pagi raya mestilah nak pergi masjid. Jadi minggu yang berikutnya pula 17 Zulhijjah dan juga 24 Zulhijjah, yang tu nanti kita akan bincangkan semula sama ada bacaan hadis ataupun tidak. Apa pun kita yalah, saya nak kena tengok timing dan nak tengok keadaan internet dan sebagainya kan. Itu semua nak kena check lah dekat sana macam mana. Apa pun selamat berpesta. Selamat berpesta kan. Pesta ibadah sepanjang seminggu yang berbaki ni. Banyakkan amalan dan jadikan syiar syiar tasbih, tahlil, takbir, zikir ni jadikan syiar. Maksudnya slogan ataupun jadi simbol yang maknanya semua orang dengar waktu ni. Kat mana-mana pun ada dengar zikir. Biar dekat rumah kita ni selalu ada pasang zikir. Kan? Selalu dengar bunyi-bunyi zikir. Sebab itu memang sunnah. Sebab diangkat suara dengan zikir pada 10 hari pertama ni adalah sunnah. Kan? Bukan saja baca senyap-senyap macam tu je. Bahkan biar rumah kita terhias dengan zikrullah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan Ustaz dan jemaah semua sekali. Diterima amal ibadahnya, diberikan taufik dan kabul insyaAllah. Dan ramai yang minta jangan lupakan kami dalam doa-doa Ustaz insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih semua untuk kehadirannya insyaAllah. Dan sama-sama kita mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan semuanya diberikan keafiatan, kesehatan dan kabul dalam amalannya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.